Telah pun kami kongsikan awal tadi, kita nak berkongsi tentang topik dekorasi langsir. Macam mana agaknya kan kita nak buat pemilihan tentang langsir baharu ataupun sebenarnya kita nak guna pakai langsir-langsir yang sedia ada, Sugi. Saya dah banyak persoalan sebenarnya saya nak tanya dan ketahui mengenai dekorasi langsir ini dan tanpa melengahkan masa kita bersama dengan Din Daud selaku juruhias dalaman kita hari ini. Cukup stylish hari ini. Wow. Terima kasih. Wow. Terima kasih sebab jemputlah pertama sekali ya. Okay. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Suhaida Saleh daripada Inara Decor Light yang lebih mesra dikenali sebagai Puan Su. Okey, selamat datang Puan Su. Terima kasih kerana menjemput juga. Okey. Juga nampaklah dia punya stylishnya di situ. Silakan Sugi. Okey, baik. Bila kita cakap mengenai langsir ni Puan Su, mungkin kita mulakan dengan Puan Su. Okay. Ramai yang berpendapat ia adalah satu elemen yang penting dan juga sangat mengelirukan sebab banyak jenis fabrik, warna dan sebagainya. Mungkin kita mulakan dengan apakah trend langsir buat sekarang ini? Okey. Untuk kebiasaannya kalau sekarang punya trend adalah jenis fabric blackout curtain. Okey, which is blackout curtain tu dia tak boleh, memang sekarang memang kebanyakan klien pun dia akan tanya kita, Puan ada tak material blackout? So kita memang akan suggest semua material blackout, tetapi design yang berbeza-beza mengikut cita rasa kita punya klien lah. So ada yang suka warna terang, ada yang suka warna gelap dan kita akan padankan juga dengan furniture dia. Okey, baik. Saya pun suka blackout juga dalam bilik. Supaya kalau dah pukul 12 pun macam malam. Okey, Din, kalau kita cakap tentang tadi Puan Su ada katakan tentang pemilihan tu kena ada disuai padankan dengan dekorasi-dekorasi yang lain. Tetapi kebiasaannya lah bagi kita masyarakat di Malaysia ni kan, kalau kita buat dekorasi rumah ni, apakah perkara pertama yang dititik beratkan? Langsir ni selalunya jatuh nombor berapa? Oh, okey. Dia gini, sebelum tu saya nak kena bagi tahu tadi kan Fiza ada cakap kalau tahun 60-an dengan 70-an tu masa matching kan, sebab saya tak sempat, saya 80-an. Jadi kita pun 80-an lah. okey. Dia gini, sebenarnya langsir ni dia, kalau kebiasaannya kan orang akan ingatkan yang langsir ni adalah penting untuk estetik. Sebenarnya faktor estetik ni jatuh tempat ketiga lah. Kata dia ranking dia tu dapat pingat gangsa. So yang pertama sebenarnya kalau kita buat pemilihan curtain ni, dia sebenarnya kena adalah fungsi dia, kategori hierarki dia adalah satu sekali dia kena tapis cahaya. Okay. Yang kedua dia adalah beri privacy. Dan yang ketiga barulah dikata faktor estetik. Jadi sebenarnya elemen-elemen yang Puan Su cakap tadi tu macam blackout, recently memang pakai blackout lah because of the cuaca kita. Okey, kalau kamera boleh ambil dekat belakang ni pun ada juga blackout. Yang mana satu yang blackout sebenarnya? Yang mana satu? Okey. Kalau dekat belakang ni mana satu yang blackout? Kalau belakang ni saya memilih konsep minimalis. Bukan, yang mana satu contoh blackout? Okey. Yang ini juga adalah contoh blackout. Yang ni. Okay, blackout tu saya rasa kalau kita boleh kita explain, sebenarnya dia adalah satu lagi lapisan di belakang di mana dia tu menapis cahaya adalah 80%, 100% atau 60%. Dia ada percentage dia untuk tapis berapa banyak cahaya. So blackout normally 80 hingga 100% kan. So dia tapis cahaya lah. Kalau 100 tu best lah kan dalam bilik tidur. Ya, macam gua. Okey. Sugi, Puan Su dan juga Din, sebelum kita nak berborak dengan lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis fabrik, 80%, 100% blackout dan sebagainya, blinds dan macam-macam tu. Kamu juga nak kongsikan sesuatu kepada anda yang menarik yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kami Syifa. Silakan. Tahukah anda, langsir yang termahal adalah milik Dennis Kozlowski. Beliau berbelanja sebanyak $6,000 bersamaan RM24,816 hanya untuk langsir bilik mandi. Langsir terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya langsir kain, roll dan blind. Langsir bukan fabrik sering menjadi pilihan di tempat yang lebih formal seperti pejabat. Blind sangat popular kerana lebih murah, praktikal dan serba boleh. Tahukah anda, jahitan kepala langsir mempunyai pelbagai gaya, antaranya French pleat, pencil pleat dan Singapore pleat. Selain itu, kain jenis blackout adalah fabrik yang menjadi pilihan ramai kerana ia memberi ilusi mewah, menghalang bunyi bising selain menghalang cahaya dan haba.
Itu dia sedikit fakta menarik berkaitan dengan langsir. Dan mungkin kita terus ke Puan Su. Nak tanya Puan Su, tadi kita banyak bercerita mengenai langsir jenis blackout dan mungkin penonton tertanya, apa sebenarnya blackout? Sebab kalau mungkin ada tadi Din ada berkata yang dia lapisan langsir di mana belakang tu. dekat belakang tu. Ada yang mungkin ingat satu kain tu yang boleh orang kata potong cahaya, macam orang kata 80 menebat cahaya. Menebat cahaya. So, apa sebenarnya kain jenis blackout ni? Okey, kain jenis blackout ni actually kalau ikutkan macam 5-6 tahun yang lepas, selalunya kebiasaannya digunakan di hotel-hotel, di bilik-bilik hotel. So kalau kita perasan dalam hotel akan ada 3 layer, 3 lapis, which is snow sheer yang kain putih kat belakang tu. Lepas tu kita ada satu lagi lapisan itu blackout. Dia macam jenis fabric dia, material dia plastik dan depan tu baru kain langsir biasa. Tapi sekarang ni kita mengikut arus ID. So kita banyak-banyak kilang yang dia cuba combinekan satu kain sekali dengan blackout tu sendiri. Mungkin Puan Su dan Suki boleh ke belakang dan pegang, tunjukkan kepada penonton-penonton kita apa perbezaan jenis-jenis kain tu. Tapi sambil-sambil tu, Din, kalau kita cakap nak suai padankan, kalau tadi Puan Su ada katakan, kalau kita lihat beberapa tahun dahulu itu lebih kepada hotel kan. Tetapi kadang-kadang kita kat Malaysia ni, rumah kita ni ada pelbagai jenis. Ada orang rezekinya diberikan rumah yang besar. Ada orang rezekinya diberikan rumah yang kecil tetapi selesa. Tapi bagaimana kita nak suai padankan hiasan langsir ini mengikut jenis kediaman kita? Okey. Dia gini, kita tambah sikit pasal blackout yang tadi itu. Silakan. Bukan sebab apa dia gini. Even though blackout tu dia ada gabungan lapisan tu sebenarnya, tapi kita sebagai masyarakat Malaysia kita masih perlukan second layer sheer tu lah. Sebab sheer tu dia punya fungsi hanyalah untuk bagi privacy saja. Sebab daripada luar tak masuk dalam. So itu saja. Orang luar nampak tak kita? Tak. That's why dia nama sheer tu dia memang menghalang orang luar masuk nampak dalam. Kita je nampak luar. Selamatlah kiranya. Selamat. That's why kita masih walaupun sekarang ni dah ada gabungan blackout dengan curtain day curtain tu, kita night curtain. So kita masih perlukan day curtain tu juga. Sebab untuk bagi privacy. So yang ini adalah menapis cahaya dan yang tu bagi privacy. So faktor yang kita satu lagi untuk rumah pula, bila nak kata estetik pula, nak gabung nak macam mana nak dapat curtain yang baik, selalu kadang-kadang kalau kita boleh nasihat pada saya, ramai juga customer yang dia ikut, kalau dia suka pakai baju bunga-bunga, dia nak langsir dia bunga-bunga. Sebenarnya saya tak nak diskriminasi keinginan mereka macam tu. Tapi saya selalu bagi dia orang pendapat lah, tidaklah selalu kalau kita pakai baju bunga-bunga, tudung kita bunga-bunga dan kasut kita bunga-bunga. So kita kena tahu yang mana satu gabungan yang paling betul sebenarnya. Jadi untuk memilih langsir, janganlah kita pergi, kalau katalah dia tak ambil perkhidmatan interior designer zaman-zaman PKP ni, kalau dia katalah dia pergi beli curtain tu sendiri di kedai langsir, janganlah dia pilih langsir tu sebab dia minat langsir tu. Sebab dia kena fikir. Dia nak sama tema dengan cushion dia. Dengan sarung cadar dia. Apa ni? Dia chair bag tu. Chair bag dia. Tidaklah. Dia sebenarnya gini. Saya tak nak diskriminasi, tapi saya bertanggungjawab untuk beritahu dalam kapasiti sebagai interior designer, saya kena share ilmu. Jadi saya rasa sebenarnya apabila dia pilih curtain tu, dia kena fikir juga apa perabot-perabot yang dia ada. Jadi janganlah kalau perabot dia warna pink, dia punya curtain tu warna pucuk pisang. Dan yang muda yang ada bunga yang besar macam bunga Rafflesia. Tak boleh macam tu. Nanti rumah dia jadi terlalu alien. So dia kena ada pengetahuan tentang macam mana nak mix and match. Tapi kalau dia tak tahu, saya bila nombor telefon boleh call, saya boleh tolong. Untuk cari. Tak ada gurau. Maksudnya dia kena ada satu pengetahuan dalam diri macam mana kalau nak beli langsir tu, kenalah langsir tu berpadanan dengan furniture lain. Sebab langsir ni dia punya fungsi tu, walaupun dia faktor estetik tu jatuh tempat ketiga, tapi sebab dia ni besar, dia punya impact dia besar dan dia memakan ruang yang besar dalam rumah kita sebab banyak kan. Tak kisahlah ruang apa pun kan. Kalau yang di kaca TV ni, ini pemilihan langsir untuk ruang dapur. Tadi tu apa ni, zebra blind, roller blind, Roman blind. Dia macam-macam sebenarnya. Kalau kita ikutkan kan, curtain ni sekarang dah baguslah sebab dia semakin simple. Sebab penjagaan dia susah. Kalau dulu kalau kita perasan kan macam-macam yang ada scallop, bandeau, ada payment semua. Ada scallop Ada. Wow. Okey, mungkin kalau kita lihat sekarang ni, buat masa sekarang ni ramai yang memilih konsep minimalistik. Betul. Ada yang kalau bunga-bunga macam
European style je tu ada, tapi mungkin untuk rumah yang lebih luas. Ada konsep macam apa ni yang English Yes, English countryside macam tu kan. Betul. Okey, kalau kita lihat langsir-langsir kat belakang ni memang mengikut konsep minimalistik. Mungkin Puan Su boleh kongsikan jenis kain ni dan coraknya, walaupun minimalistik, kalau kita lihat kat dekat ni Texture. ada Ada texture, ada emboss. Mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan penonton antara desain-desain yang boleh dipilih walaupun minimalistik. Okey, hari ini saya bawakan konsep minimalis. Okey. So, kalau kita cakap pasal konsep minimalis, dia lebih similar kepada Mizu House. Okey. Mizu House, sorry. Mizu House ni konsep dekat Jepun lah. So, Okey. Jepun kita tahu dia punya keluasan agak compact. Okey. So, kita menggunakan elemen-elemen warna-warna natural, Okey. warna-warna kayu, dan ini adalah macam contoh macam color-color yang macam ni, ini semua ada jenis-jenis fabric dia. Okey. Ini fabric jenis apa ni? Sebab rasa dia macam lain sedikit. Okey, yang ini dia kita panggil dia damas lah, kain damas. Oh, tapi dia ada emboss. Sebab kain memang terlampau banyak dia punya fabric dia. So ada yang jenis yang macam ni pun kita panggil dia juga damas, tapi dia jenis emboss. Tapi untuk rakyat Malaysia nak nampak kawasan rumah tu luas, kita lebih prefer corak yang kosong. Kalau rumah tu besar, mungkin kita bolehlah ada elemen-elemen bunga sikit ke, ataupun corak apa? Maksudnya emboss yang besar-besar. Tapi kalau untuk rumah yang keluasan dia kecil, kita memilih corak yang macam ni je lah, plain saja. Tapi saya ada satu persoalan juga. Kadang-kadang kalau orang yang rumahnya besar, ada rumah 3 tingkat, ada rumah 4 tingkat, kan kadang-kadang adakah sebenarnya setiap daripada hiasan dekorasi langsir kita tu perlu corak dengan warna yang sama, ataupun sebenarnya ruang tamu contohlah kan kalau saya ataupun Sugi, kita orang sendiri, jadi kita boleh buat pilihan sendiri. Tapi bagi yang ada pasangan, suami suka yang corak macam ni, isteri suka corak macam ni, anak-anak pula suka macam ni. Bolehkah dicacah merebahkan ke atau macam mana tu, Din? Okey, saya dia panjang sikit ya penerangan ni, panjang sikit apa. Okey, kebanyakannya curtain, biasanya kalau saya rasa saya boleh tegur kesilapan yang kita buat curtain, termasuk saya lah waktu kecil-kecil dulu kalau nak raya, kita akan pergi Jalan Penggaram kat Batu Pahat tu, akan beli curtain nak letak. Waktu boleh jadi interior designer ya. Tapi kita dia beria-ria ikut mak pergi nak pilih langsir, sebab kita rasa setiap tahun kita kena tukar langsir untuk raya. Maka kita pun jahitlah langsir tu makin meriah warnanya, lagi makin best lah raya kita tahun ni. Tapi sebenarnya curtain tidak ditukar setiap tahun macam yang Fiza cakap tadilah ya. Sebenarnya dia tidak juga ditukar setiap tahun ataupun setiap 2 tahun. Dia kebanyakannya akan lama, 5 tahun kemungkinan curtain tu. Jadi pemilihan curtain ni haruslah warna yang tidak cepat membosankan, dan benda tu biarlah yang plain. Apabila merujuk persoalan Fiza tadi, dia kata adakah boleh mencacah merebahkan, saya kata actually boleh begini. Kalau kita boleh pilih yang curtain dekat ruang tamu dengan ruang bersama tu ialah ruang yang maksudnya anak-anak semua ada tu, pilihlah warna yang natural, tetapi di dalam bilik anak-anak ataupun bilik kita boleh personalizekan dia. Mungkin anak tu suka warna pink, maka dia pilihlah berkonsepkan pink dengan corak-corak bunga yang ada. Kalau anak lelaki suka warna biru, mungkin kita birukanlah bilik dia macam tu. Dan satu lagi ialah pemilihan fabric. Sebenarnya kalau kita boleh, mungkin kata Puan Su ada macam-macam, ada damas apa, sebenarnya dia ada yang jacket lah, ada yang shantung, ada kat depan ni juga ada cotton, semua ni kan. Ini saya rasa ni blackout ni Puan Su kan. So sebenarnya apabila kita pilih fabric yang kita nak untuk rumah kita, kita haruslah fikir faktor untuk maintain dia pula. Sebab kalau kebanyakan orang dia suka baldu, macam ada yang apa? Velvet kan macam tu. Sebenarnya pada saya velvet tu agak susah untuk maintain. Sebenarnya dia memang collect habuk. Jadi untuk bertahan 3, 4, 5, 6 tahun, dia akan memberi kesan yang tak baik bagi kita lah, kesihatan kita. Jadi kita pilihlah fabric yang dia ada fabric yang mudah untuk kita cuci, basuh. Untuk cuci, yes. Kita bersihkan. Ya, so macam benda-benda yang ini lebih penting berbanding jenis fabric yang tebal-tebal yang collect habuk tu macam mana. So benda tu pemilihan saya rasa kalau Puan Su mungkin dia akan boleh kalau Puan Su nak tambah. Puan Su nak tambah. Bolehkah kita campur-campur tu? Okay. Kalau macam Encik Din cakap tadi, saya kalau klien pun dia akan tanya apa fabric yang sesuai, saya memang terus velvet tu adalah terakhir. Orang kata yang terakhir punya pilihan lah. Ada ya orang pilih langsir velvet? Ada. Sebab ada yang suka. Dia nak lebih kurang macam stage punya stage selalunya macam pemilihan untuk velvet kita padankan dekat stage, dekat pentas-pentas besar, sesuai lah. Tapi kalau untuk rumah
kita memang memilih material yang macam jakat, macam Shantung pun boleh. shantung pun boleh ataupun damas, Cotton. lebih ringan dan dia akan nampak lebih orang kata senang nak jagalah, mudah nak kita maintainkan dia. Tapi kalau macam baik. tadi kita cakap Ya. tentang rumah yang besar, Sugi kata kalau rumah yang besar tu mungkin Puan Su pun kata bolehlah kita guna pakai fabric ataupun corak yang ada bunga-bunga sedikit ataupun ada texture kan. Tapi kalaulah kata rumah kecil, apartmen satu bilik, studio, sekarang mungkin ramai orang yang memilih untuk kediaman yang lebih ringkas. Ya. Begitu. Pemilihan blinds ataupun langsir sebenarnya yang lebih sesuai bagi rumah-rumah sebegitu. Mungkin Puan Su boleh kongsikan sambil-sambil kita jalan. Okey, selalunya kalau macam untuk blind, Ya. kita lebih prefer untuk satu panel window. Kalau untuk yang Sliding tingkap door. atau sliding door, memang kita purpose untuk buat kain lah, iaitu langsir. Tapi kalau untuk blind ni sesuai untuk ruangan dapur ataupun single panel lah. So dia just simple dan senang. Dan lagi satu, kelebihan blind ni, dia sangat senang untuk jaga. Tak payah nak selalu basuh, just kita lap je dia punya habuk dia kan. Jadi itu tipsnya lah. Kalau kita single panel, orang kata tingkap single panel, kita pilih blinds daripada kita jahit langsir untuknya. Betul. Dan lebih senang maintain. Okey, betul. dan jenis-jenis blinds ni, sebab yang ni saya kira nampak macam kayu. Tapi adakah ia kayu dan adakah ia tahan lebih lama daripada blinds jenis lain? Macam mana tu? Dekat sini saya ada bawakan 4 jenis blind. Okey, yang pertama ni adalah roller blind. Okey. Roller blind ni selalunya customer akan letak dekat bahagian dapur lah. Sama ada wet kitchen ataupun dry kitchen. So kita just tarik dia punya tali tepi ni dan kita fold dia macam ni lah. So dia senang. Alright. Kalau yang macam sebelah ni, ini adalah kita panggil dia sebagai Venetian blind lah. Venetian blind ni kadang-kadang ada kebiasaannya dibuat dekat office. Tapi dan sekarang, trend sekarang pun klien memilih juga untuk buat dekat rumah. Sebab dia kata senang. Dia kata senang nak kemas, senang nak bersih, tak payah nak basuh, tak payah nak buka. Saya cukup suka yang ni daripada Yang ini semalam. kan? Ini nampak ada 3 Yang ini adalah the latest punya blind lah, which is kita panggil dia adalah timber blind. So timber blind ni dia sesuai dekat mana-mana, dalam toilet pun boleh, dalam dekat ruangan dapur boleh, dan ada juga yang letak dekat bilik tidur pun ada. Sebab dia nak nampakkan kelainan. Sebab selalunya biasa kita kalau letak langsir, so kita ubah sikit konsep tu. Dan dia menggunakan timber blind ni lah. Dan timber blind ni adalah dia ada saiz dia pun berbeza-beza mengikut tingkap dan kesesuaian lah. Tapi bukan dia bilik tidur saya. Sebab dia tembus cahaya. Tak boleh. Okey, baik. Yang ini Yang ini pula adalah zebra blind. Zebra blind ni dia ada 2 lapis. So zebra blind ni pun sama juga konsep dia. Ada yang suka untuk letak dekat dalam ruang dapur dan dia boleh see through macam ni. Okey, yang ni saya suka. Suka juga ni beri kita jiran rumah sebelah. Mana tahu kan. Nampak tak? Kita boleh masak main-mainkan apa? macam ni. Tapi mungkin yang ini tak sesuai dekat dapur. Kalau kotor kena sambal ke macam mana boleh? Dia boleh juga dekat dapur, tapi kita tengok pada penjagaan dan penggunaan klien kita itulah. Mana tahu mak kita masak-masak, sambal terpercik. Betul juga. Tapi dapur rumah saya sekarang tak ada tingkap. Okey. Alright. Kita nak dengarkan juga sebenarnya pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini kan. Ada sesetengah orang tu pilihannya gemarkan dekorasi yang lebih meriah. Tapi ada orang yang lebih gemarkan dekorasi yang lebih ringkas. Kita dengarkan pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini yang sempat disediakan oleh rakan kita Syifa. Silakan. Extravaganza tu yang macam mana? Ada rokok-rokok, ada gantung-gantung semua. Rimah. Saya jenis orang yang simple, yang saya sukakan elegan. Jadi saya memilih langsir yang lebih, orang kata, simple lah. Oh, Ain sejenis yang simple. Ain tak adalah suka langsir. Yelah, kadang-kadang kita dengar kan orang tua saya cakap, Ain beli langsir bunga cantik, bunga-bunga tu ceria rumah. Tapi Ain sejenis yang suka langsir yang memang plain. Okay, kalau Bella sendiri, personally best suka colour pastel and then floral. Tapi floral tu pun bukan yang macam meriah sangat tu. Yang simple-simple je, yang bunga kecil-kecil. Okey, macam Ain sebab rumah Ain baru lagi, ada langsir Ain pun baru lagi. Ain rasa berapa kali tu depends on condition of the langsir kot. Kalau kita sejenis langsir yang macam, ui kotor betul, takkanlah tak ada tukar. Dia bergantung juga kalau rumah tu baru, mungkin kita kena ada pertambahan langsir tu kan. Jadi mungkin dalam lepas 2 tahun ataupun lepas setahun. Paling ikut mak memang setahun 2 kali, setahun sekali. Sekali tu raya lah.
Itu dia. Ramai orang memilih dekorasi ataupun langsir yang lebih ringkas dan ada juga yang tukar langsir ni 2 tahun sekali ataupun kebiasaannya kita tukar tiap-tiap tahun. Bukan beli baru tapi kita guna pakai yang ada. Apatah lagi dalam situasi sekarang ni kan kita kena belajar untuk berjimat, guna pakai bagaimana untuk mencantikkan rumah dengan apa yang kita ada. Kalau Sugi? Saya rasa semakin meningkat usia saya lebih suka minimalistik. Kalau dulu sukalah bunga-bunga, sekarang ni plain lebih bagus. Kalau boleh nak terus pakai blinds, tak payah cuci. Okey. Alright, okey. Tapi kalau kita cakap tentang langsir ni kan, macam kita cakap kita kena faham juga tadi awal pun kita dah kongsikan tentang belanjawan 2021 dan bajet setiap individu ni pasti berbeza mengikut kemampuan, keselesaan dan juga keperluan kita untuk menghias dekorasi rumah ini. Kalau untuk langsir ni lah kebiasaannya, kalau kita bertanya kepada Din dahulu, kebiasaannya berapakah bajet minimum yang diperlukan? minimum maksudnya yang ringkas. Yang ringkas. Sebab penonton-penonton kita gemarkan yang ringkas. Ini bukan rumah 3 tingkat lah. Ini bukan rumah bungalow lah. Tapi mungkin rumah-rumah yang lebih ringkas. Okey, berapa bajet minimumnya? Saya akan letak, bukan saya, maksudnya saya rasa dengan berbekalkan 500, saya rasa dia orang boleh dapat curtain dia kalau yang betul ready made saya rasa sebenarnya. Tapi kalau dia nak custom mengikut dia punya. Kalau ready made berapa? 500 satu rumah mungkin dapat. Ya ke? Ya. Sebab dia memang beli panel per panel lah. Maksudnya satu by panel lah benda tu sebenarnya. Tapi kalau dia nak yang custom ikut ketinggian dia apa semua, saya rasa bajet tu various lah. Pelbagai lah. Dan kalau Puan Su, mungkin boleh kongsikan juga. Kadang-kadang kita mengikut bajet. Tapi pemilihan fabric tu, itu orang kata aspek yang penting juga. Kadang-kadang kita beli yang ready made, kain tak sedap sangat, cepat orang kata macam berbulu, kita masuk mesin rosak. Kalau dari segi pemilihan kain langsir, adakah kita harus berbajet ataupun kita orang kata spend extra a little bit lah? Okey, kalau untuk saya lebih syorkan pada saya punya klien untuk spend lebih sikit lah. Sebab jangka masa curtain ni kita takkan, kebanyakannya lah orang dia takkan tukar curtain setahun sekali pun jarang lah. Melainkan orang tu ada extra bajet. Tapi kebiasaannya 3 tahun sekali lah. Kalau saya jumpa customer saya balik, mungkin akan 3 tahun lagi. Macam tu. So maknanya dekat sini langsir memang mainkan peranan yang penting dan kita kena pilih material, fabric dia yang lebih tahan lama. Tak apalah keluar sikit pun extra bajet tu. Yang penting kita boleh jaga dia untuk long term. Jangka masa panjang. Jangka masa panjang. 3 ke 10 tahun mungkin. Okey, hari ini sebenarnya Din Daud seperti biasalah kalau datang ke Wanita Hari ini mesti nak kongsikan tips-tips kan tertentu. Selain daripada tips penjagaan langsir sambil-sambil buat tu sambil-sambil cerita, ada juga nak dikongsikan sesuatu ni kepada penonton. Tips penjagaan langsir. Seperti yang saya cakaplah tadi, sebenarnya kalau ikutkan personal preference saya dan yang apa yang terkini, dia haruslah benda tu minimalism lah. Maksudnya dia hanya akan macam dekat hotel dia jatuh fall macam tu saja. Sebab curtain ni dia ada macam-macam kan. Kalau ikutkan yang ada yang pencil pleated lah, ada goblet lah, macam-macam. Tapi biasanya kita akan yang kita buat sekarang ni yang terkini lah, straight. Tapi saya tidak akan diskriminasi pada mereka-mereka yang suka benda-benda yang pelik-pelik. Kita ringkaskan. Yes. Okey. So sebenarnya curtain tu boleh diikat untuk macam kalau yang ini dia punya apa ni dia pengikat curtain tu macam sanggul lintang orang kahwin boleh tu kan. Boleh pakai rambut saya. So boleh sebenarnya kalau mak andam nak pakai pun boleh sebenarnya benda macam ni. Sebenarnya dia ada juga yang sekarang ni mudah dia pakai magnet saja. So dia ikat dan dia macam tak gitu. So ada juga kalau kita tengok Shears kan dekat Bali, dah lama tak bercuti kan. Dekat Bali ke dekat tempat-tempat percutian yang ada pakai shears saja kan. So actually kita boleh pakai juga yang macam ni, dia letak shears tu. Kalau saya nak demo tak sempat sebenarnya. So macam ni. Ataupun biasanya ni yang ikat-ikat macam ni lah. Ini simple juga. So benda-benda ni semua sebenarnya dia menambah cantikkan lagi curtain tu sendiri. Tapi dalam pada menambah tambah cantik tu Fiza, pada saya sebenarnya curtain ni harus dijaga juga. Dia harus kalau kita ada kan pewangi fabric tu semua, kita pakai benda tu. Kita wangikan kita punya curtain supaya dia akan setidak-tidaknya tak hapak, bau tu tak hapak. Kalau kita semua punya wangi kita sendiri boleh? Boleh Fiza, tapi beribulah pula maintenance dia tu. Dah dapat pula Fiza punya minyak wangi tu kan. Kan? So kita kena at least once in a while kita kena spray benda tu dengan pewangi fabric ataupun wangi linen lah. Linen ke pun boleh sebenarnya
supaya Softline pun boleh. softline pun boleh. Okey. Habis Lembut kain, percuma lembut dia kain. punya. Okey, itu antara tips yang sempat kami kongsikan buat anda di rumah dan mungkin banyak dan yang dipelajari hari ini. Mungkin Puan Su ada apa-apa tips terakhir untuk penonton di rumah? Mungkin ada yang nak beli langsir esok. Okey. Pertama sekali tips yang perlu kita titik beratkan untuk memilih langsir adalah fabrik dia lah. Okey, yang kedua warna dia. Sebab kadang-kadang kalau selalu orang yang masuk rumah baru, dia akan beli sofa dan sofa tu dia akan matchkan dengan langsir lah. Sama ada kita akan nampakkan nak kontrakan dia ataupun kita nak satu senadarkan dia. Ikut pada citarasa klien. Okey. Mungkin di penghujung ini Din dan juga Su juga boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita kan. Kalau mungkin mereka nak tengok macam mana tips-tips cara untuk buat dekorasi rumah ataupun langsir, Instagram Din Daud. Instagram saya Din Daud Design ataupun Din Daud sahaja. Saya punya Instagram. Sama juga dengan Facebook saya Din Daud. So kalau nak ajak mengumpat ke, nak ajak apa ke masih boleh lah dekat situ. Maksudnya nak tanya-tanya soalan. So saya masih boleh kat situ. Tanya soalan yang relevan. Relevan. Okey, dan Puan Su. Okey, untuk measurement ataupun untuk tanyakan tentang langsir lebih detail, boleh boleh klik ke follow IG Inarah Decolite. Dekat situ saya akan explain apa segala tentang langsir. Tips lah. Yes, betul. Okey, baiklah. Baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Din dan Puan Su atas banyak perkongsian yang diberikan hari ini. Saya dah banyak belajar hari ini, awak. Banyak saya belajar juga. Saya sebenarnya tak pernah fikir tentang langsir ni. Tapi saya tahu saya memang tak suka langsir yang ada banyak color. Saya tak suka langsir color gold. Saya tak suka langsir ada banyak corak. Tapi saya suka langsir yang memang tebal dan gelap macam ni. Fabrik macam ni saya suka. Mungkin langsir ini lepas ni kalau tak ada kat sini kita tahu dekat rumah siapa. Okey. Semoga apa yang kami kongsikan hari ini dapat sedikit sebanyak dapat memberikan anda manfaat, inspirasi dan juga idea untuk anda membuat pilihan ataupun mengubah suai semula ruang dekorasi rumah anda. Tak kira ruang tamu ke, dapur ke, ruang anak-anak anda kan. Tak perlu pakai yang baru pun sebenarnya. Kita boleh guna pakai apa saja yang kita ada untuk dijadikan hiasan.